Okey. So kita tengoklah soalan Encik Lazim. Kedai runcit saudagar perniagaan pada 1 Julai. Okay, dia baru mulalah, tarikh dia sebut. Ni mulakan perniagaan pada 1 Julai 2018. So kalau kamu tengok tarikh tu, sama macam tarikh yang dalam soalan di bawah. Maksudnya 1 Julai tu maksudnya dia baru mulalah kan. Dia kata tidak menyimpan rekod mengikut sistem catatan berenggu. Okay, baki berikut diambil daripada buku perniagaan beliau. Okay, macam biasalah soalan ni bila keluar periksa tak kira lah bila-bila pun. Bila dia tengok senarai baki-baki ni, faham balik lah. Yang hadapan ni adalah baki awal. Siapa-siapa yang masih belum mengerti soalan, nah ini yang dia bagi ni adalah senarai baki. Nah, baki yang tarikh pertama tu biasanya baki awal dan tarikh yang kedua adalah baki akhir bagi soalan. So kalau kamu tengok Julai sampai Jun, bermaksud setahun lah, 1 Julai sampai 30 Jun. Soalan ni tempoh dia bagi untuk kita setahun. Dan yang kedua macam biasa kamu labelkan item yang diberikan tu sama ada dia tu asset, liability ataupun kalau dia dah bagi modal awal akan kenal pastilah. Jadi sini dia dah bagi maklumat ni, perabot adalah asset, kenderaan pun asset, bank angka positif. Jadi bank di sini adalah aset lah untuk baki awal. Bank adalah aset sebab positif. Akaun belum terima, of course aset. Inventory pun aset. Akaun belum bayar adalah liability. Gaji prabayar adalah aset. Kadar bayaran belum bayar adalah liability. Dan soalan ni dia dah bagilah modal awal. Okay, jadi kamu tak payah kira lah. Kalau kita nak kira modal awal adalah aset, tolak liability, tapi dia dah bagi, so tak ada masalah lah untuk kita buat jawapan ni. Yang itu tak ada masalah lah, bagi-bagi awal dengan bagi akhir. Yang pertama kenal pasti asset dan juga liability. Sekarang ni baru kita akan tengok maklumat tambahan dan kita cuba tengok sama ada dia terlibat dengan pelarasan ataupun tidak. Okay, maklumat tambahan disebut pada 1 November 2018. Encik Lazim telah menggunakan wang sendiri untuk membeli perabot bernilai 6,200. Dan sini ayat berikutnya ni dia kata, perkara ini belum direkodkan. Jadi macam cikgu dah pernah cerita dalam kelas, bila dia sebut maklumat tentang ni, kalau ikutkan ni benda ni apa? Sebelum kita tengok maklumat yang berikutnya, tengok bila soalan sebut guna wang sendiri ni, kamu faham dia sebagai apa? Dalam tajuk ni dia ada akan kena tahu item-item modal awal, modal akhir, ambilan, lagi satu benda apa dalam tajuk ni? Bila dia sebut menggunakan wang sendiri, kamu faham benda ni sebagai modal tambahan. So boleh catat di kertas kamu. Bila dia sebut item macam ni, ini adalah modal tambahan. Dan bila dia sebut pula perkara ini belum direkodkan, benda apa? Benda tu adalah perabot. Jadi bermaksud kamu perlu mengira angka ni lah. Dan walaupun dia dah bagi angka akhir 12,400, tapi sebab di bawah dia kata perkara ini belum direkodkan, bermaksud angka perabot pada 30 Jun kamu perlu buat pelarasan lah. Jadi di sini kita kamu warnakanlah angka perabot. Jadi angka akhir perabot akan berubah. Okay, boleh faham semua? Okay, settle lah. Okay, baik, yang item B pula kita tengok. Item B dia beritahu tentang susut nilai kenderaan. Jadi kenderaan disusut nilai. Kenderaan susut nilai pada kadar 10% tahun atas kos. Bermaksud angka akhir kenderaan kita perlu buat pelarasan untuk susut nilai. Okey, fahamlah yang tu? Jadi dah ada dua angka lah yang akan ada perubahan angka dah waktu kita buat jawapan sekali. Okay, yang ketiga, maklumat C, dia cuma bagi tahu di sini Encik Lazim membuat ambilan tunai RM150 dan inventory bernilai RM280. Tengok ni, setiap 2 bulan sekali. Di sini kena tengok betul lah, dia sebut setiap bulan ke, setiap 2 bulan sekali ke, apa-apalah ikut dia sebut macam mana. Untuk kegunaan keluarga. So yang ni maklumat tentang ambilan lah. Yang ni maklumat tentang ambilan lah.
Jadi bila dia sebut setiap 2 bulan sekali, maksudnya dia ambil berapa kali? Siapa nak jawab? Siapa-siapa? Boleh bagi respon. Setiap 2 bulan sekali dia ambil berapa kali? Ada jawapan? Siapa-siapa? Okay, seorang. Setiap 2 bulan sekali. Jadi berapa kali dia ambil? Nak kali dengan berapa? Angka-angka. Kali berapa? Tak dengar Dina. 2. Kali 2. 2 bulan sekali. Setiap 2 bulan sekali. Jadi nak kali dengan berapa angka-angka tu? 2/12. 2/12. Okey, yang ni bukan pecahan macam tu. Yang ni kita tengok balik soalan. Tadi cikgu dah beritahu awal. Tengok tarikh soalan, awal dan akhir dia bagi 1 Julai 2018 sampai 30 Jun. Jadi tempoh soalan ni adalah setahun. Tempoh soalan ni adalah setahun. Kemudian makluman tentang ambilan ni dia kata dia ambil tunai 150 dan inventory 280 setiap 2 bulan sekali. Jadi macam kamu pernah buat soalan-soalan sebelum ni kan, kalau contoh dia sebut ambil tunai berapa ringgit setiap bulan. Yang tu kamu akan kali dengan 12 lah kan. Dia kata dia ambil setiap bulan, kamu kena kali 12. Yang ni dia kata dia cuma ambil setiap 2 bulan sekali. Jadi setiap maksudnya 150 ni dia ambil, ni angka-angka yang dia ambil setiap kali lah, faham dulu. 150 dengan 280 tu angka yang dia ambil pada setiap kali dia ambil. Dan ayat ni kata dia ambil setiap 2 bulan sekali. Jadi kamu nak kali dengan berapa? Dia ambil setahun tu dia ambil berapa kali angka-angka tu? Berapa? Minta seorang bagi jawapan, nak dengar? Ni kemahiran berfikir sikit je, senang. Yang ni sebenarnya setiap 2 bulan sekali. Tempoh soalan setahun. Dia ambil setiap 2 bulan sekali. Okey, Insyirah betul. 6 lah. Terima kasih. Insyirah jawab dalam chat box 6. Maksudnya 12 bulan kita bahagi 2 lah kan. Jadi kita akan darab setiap satu ni dengan 6 kali lah. Okay, 150 kali 6, 280 pun kali 6. Tu maksud setiap 2 bulan sekali. Dan kita setahun ada 12 bulan. Okay, jadi dia kata dia ambil 2 bulan sekali. So 12 bagi 2, kita akan dapat 6 lah. Okay, jadi dia ambil 6 kali setahun. Ataupun 2 bulan sekali. Itu maksud benar sama lah nak. Okay, faham semua orang lah? Harapnya lah. Okay. Kemudian yang item D pula. Ni biasalah. Peruntukan hutang ragu diselaraskan PHR atas 5% atas baki akaun belum terima. Jadi yang ni yang akan kamu buat pelarasan adalah angka ABT akhir lah. Jadi kamu pun warnakan 9860 ya. Yang tu kamu kena kira pelarasan untuk hutang ragu. Dan last sekali, baki akhir akaun bank dalam soalan di atas dia sebut, dia tulis tanda soal tapi dia nyatakan di ayat di bawah ni. Baki akhir akaun bank dia kata menunjukkan baki overdraft berjumlah 358. Jadi maksudnya nombor tu dia bagi sebenarnya. 358 ni dia bagi. Jadi kalau ikutkan tanda soal kat atas tu 358 lah. Okay, tapi yang ni yang dia uji kamu ni ayat ni. Menunjukkan baki overdraft. Jadi maksudnya apa? Pada akhir tahun, bank itu kamu kena kelaskan dia sebagai aset ataupun sebagai liability. Bila sebut overdraft, apa maksud? Tak seorang bagi jawapan. Jadi 358 tu, sorry, Alia? Liability. Okey, betul. Kita akan rekodkan bank di akhir tahun sebagai liability. Itu maksud overdraft lah. Overdraft ni bermaksudnya bank tu berbaki negatif. Jadi bank tu adalah liability. Okay, faham lah. Yang itulah maklumat yang kita kena tengok lah. Jadi yang akan kamu buat pelarasan 3 angka yang di atas tu perabot kenderaan dengan ABT. Dan bank dia bagi maklumat dalam ayat akhir tu. Dan ambilan dah faham kita kena kali 6. So yang pertama sekali kamu kena buat penyata mengira modal pada 30 Jun. So sebenarnya ni modal akhir lah. Okay, so kita buat sekarang.
Untuk soalan periksa macam saya tulis dalam grup tu, saya tolong kamu buat format lah, kerangka format asas, cuma kamu kena detailkan isi dah lah. Di kertas jawapan semua disediakan untuk exam pentadsiran Sumati 1 ni. Okay, so kita buat jawapan A dulu. So, dah buat kolom lah. Jadi cikgu dah tunjuk kertas dulu. So, buat macam biasalah 2 kolom. Buatlah tajuk dah dulu. A, penyata mengira modal pada 30 Jun 2019. Okay, jadi format dia asset tolak dengan liability lah kan. Itu format, itulah rumus modal lah. Asset tolak liability. Jadi kita tengoklah kita nak selang berapa. Asset ada 1, 2, 3, 4, 5. Dalam senarai tu 5 je. Kita selang lebih lah macam selalu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 terus lah senang. Okay, asset 10. Baris saya selang. Lepas tu buat tajuk siap-siap. Tolak liability. Okay, asset tolak liability. Itulah format dia nah. Itulah format penyata mengira modal. Jadi ingatlah kita nak buat pelarasan modal, pengiraan modal pada tarikh 30 Jun. Jadi macam itulah kamu hanya rujuk angka-angka pada 30 Jun lah. Okay. So kita ambil satu persatu lah. Kita start daripada senarai paling atas dalam soalan tu. So kamu mula dengan item pertama adalah perabot. Okay, sebelum tu nah, cikgu bagi masa seminit dulu untuk kamu draw format dulu. Lagi cikgu duduk cakap seorang-seorang, kamu tak siap format lagi. Saya bukan nampak ni kamu buat apa. Dekat mana yang kamu dah buat. Dalam kelas bolehlah ronda tengok kan. Okay, kalau seorang dah siap bolehlah kita ambil sebagai wakil semua dah siap format. Okay, format kalau kita dah siap bolehlah sebut-sebut siap dah. Okay, dah. Okay, thank you. Alright, so yang pertama kita ambil perabot lah. Dalam ayat di bawah perabot ni kita kena refer balik ayat A lah kan. Kita kena rekod balik, rujuk balik ayat yang pertama. Dia ada susut nilai. Tak ada kan? Tak ada lah. Dia cuma sebut perabot pada awal tahun 7,000 dan pada akhir tahun dia bagilah 12,400. Cuba kamu tengok 7,000 tambah 6,200. Okey, sebenarnya dia kata belum tambah lah, belum lagi direkodkan. Jadi sebenarnya kamu cuma perlu tambah je. Jadi kita ambil angka perabot yang akhir tu, 12,400. Yang tu yang mungkin dia beli, dia tambah asal 7,000. Dia jadi 12,400. Yang tu mungkin dia beli guna duit perniagaan. Tapi di bawah ayat A tu dia kata ada juga wang perabot yang dia beli guna wang sendiri. Dan perabot tu belum lagi direkodkan. Jadi maksudnya kamu terus ambil saja 12,400. Kamu terus tambah dengan RM6,200. Itulah ayat yang pertama tu. Kita just ambil dan tambah je lah. 12,400 tambah 6,200. Jadi untuk perabot, kamu dapat 18,600. So ini boleh terus tulis kat lajur yang kedua lah sebab dia tidak ada susut nilai. Okay lah, yang tu untuk item perabot. Okay, item kenderaan. Kenderaan ni kita kena baca bersama dengan ayat B. Okay, jadi buatlah item berikutnya kenderaan. Huruf E tak ada. Okay, kenderaan. Jadi ingatlah kita buat ni macam kita buat pelarasan dalam PKK lah. Kita kena tulis dulu dia punya kos. Kos dia 22,500. So ini tulis kat lajur pertama dulu 22,500. Lepas tu kamu akan tolak dengan susut nilai terkumpul. Ingatlah soalan ni cara buat pelarasan macam dalam PKK. Jadi item susut nilai kena tulis dia sebagai susut nilai terkumpul. Okay, tengok form rumus. Tengok dia sebut kaedah apa. Setahun atas kos. Jadi yang ni adalah kaedah garis lurus. So rumus dia adalah peratus susut nilai kamu hanya darab dengan kos sahaja kan. So ni mudah lah. So tunjukkan jalan kira lah di dalam jawapan tu. Peratus yang dia bagi adalah 10. Terus darab dengan 22500.
congak dalam kepala lah no. Kita ambil dapat berapa? So that adalah 2250 sahaja. So terus kamu pun tolakkan 22,500 tolak dengan 2250, maka nilai buku kenderaan kamu dapat 20250. Okey, selesai untuk kenderaan. Ada soalan setakat ni? Okay, kalau tak ada soalan, kita tengok pula item berikutnya adalah bank. Tadi kita dah tengok ayat yang terakhir tu, bank dia kata sebagai overdraft. So bank kamu letakkan di bawah liability lah. Okay, bank letak bawah liability sebanyak 358. Okay, bank dah selesai. Okay, kemudian account belum terima. Yang ni pun ada pelarasan. Kita kena rujuk balik ayat D. Okay, kita rujuk balik ayat D. Di PHR 5%. So kita buat macam biasa lah. Kamu tulis balik butiran account belum terima. Angka dia 9860. Dan kamu akan tolak dengan peruntukan hutang ragu. So soalan kata 5%. So ambil lah 5%. Darab dengan angka ABT 9860. Okay, tekan kalkulator. 5% kali 9860 kita dapat 493. Okay, terus tolakkan. Dia dapat akaun terima bersih 9367. Okay, ABT selesai. Item berikutnya inventory. Inventory tak ada pelarasan apa-apa. 21030 tulis terus. Kemudian kita ada account belum bayar tu liability, masukkan bawah liability. Account belum bayar 6556. Okay, lepas tu gaji prabayar adalah aset. Okay, angka awal tak ada, angka akhir ada. So kita masuklah gaji prabayar 460 aset. Kemudian kalau kita tengok gaji belum bayar, kadar bayaran belum bayar, tidak ada angka akhir, so abaikan. Jadi kalau ikutkan kita dah selesai lah. No? Kamu lagi satu, kamu cek balik. Adakah dalam ayat maklumat tambahan akan wujud aset ataupun liability baru? Kadang-kadang dalam ayat-ayat ni, bila kita baca, dia akan ada aset ataupun liability baru. Jadi kalau ikutkan kita dah masukkan lah. Jadi ayat pertama, ayat kedua semua kita dah settlekan. So kita pun dah selesai menyediakan pelarasan untuk penyata mengira modal. Jadi kita pun selesaikanlah jawapan ni. Okay, kamu settlekan pengiraan. So kita kira lah modal dapat berapa. Okay, tambah aset. Tambah liability. Jadi saya nak tekan liability dulu sebab kita tolak terus. Kita tekan terus liability dulu. 358 tambah 6556. Okay, liability dapat 6914. Nah, ni baru kita kira aset. So, kita boleh tolak terus. 18900 tambah 20250 tambah 9367 tambah 21030 tambah 460. Okay, jadi aset saya dapat 69707. Betul ke cikgu tekan ni? Tak cikgu cek balik angka kalkulator ni. Macam biasalah cikgu ni kalau pakai kan tekan kalkulator kadang tak betul pun. Okey, betul lah. Alright, so tolak dengan 6914. Jadi kita dapat modal adalah 62793. Okey, ni tulislah butiran. Kamu boleh tulis modal 30 Jun ataupun kamu boleh tulis sebagai modal akhir pun boleh. Mana-mana lah saya tulis modal akhir. Okey, ada soalan tak untuk soalan yang pertama ni? Nah, kita dah kenal pasti tadi siapa-siapa yang ada pelarasan. Kita dah buat pelarasan, kita susun aset dengan liability. Kita pun kira dan selesaikan modal. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua adalah suruh kita buat apa?
So kita buat penyata untung rugi. Yang ni sebenarnya yang kita kena hafal formula tu lah, bukanlah so buat penyata perdagangan lah, yang tak ada penyata perdagangan tunjuk ni. So ingat baliklah formula tu. Kita buat dulu jawapan B. Penyata untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2019. Okay, yang ni formula kena ingat lah. Yang ni soalan ni dalam petai periksa kamu, cikgu tak buat lah isi dia. Yang ni format kena, dia punya formula kena hafal lah. So apa dah? Bila kita buat penyata untuk rugi, apa duduk atas sekali? Kita akan mula dengan modal akhir. Ini kena hafal lah. Modal akhir. Kita akan tambah dengan ambilan. Kita akan selang satu untuk jumlah bersih dia dulu. Dan kamu akan tolak dengan apa? Kamu akan tolak dengan modal awal. Dan kamu akan tolak dengan modal tambahan. Maka kamu akan dapatlah sama ada untung ataupun rugi bersih, bergantung kepada angka akhir lah, sama ada positif ataupun negatif. Okey. Yang ni kamu dah dapat angka butiran tu, modal akhir. Kita akan ambil angka yang tadilah. Okey, so dapatkan angka yang kamu gunalah. 62793. Okey, ambil balik sebarang angka yang kamu dapat di dalam jawapan A, masukkan sebagai jawapan B. Okey, ambilan. So yang ni kamu rujuk butiran C lah. Kamu baca balik maklumat tambahan C. Jadi tadi kita dah bincang, dia ambil 2 bulan sekali, maksudnya dia ambil 6 kali setahun. So dia ambil 2 benda lah, so kena kira betul-betul lah. 150 kali 6 tambah dengan 280 kali 6. Ya, kira betul-betul lah. 50 kali 6 dapat 900. Okey, hak depan ni 900. 280 kali 6 yang belakang 1680. Okey, tambah balik dengan 900. Maka ambilan kita berjumlah 2580. Okay, tambah dulu dengan modal akhir tadi, tambah 62793. Okay, kita dapat 65373. Okay, tolak dengan modal awal. Okay, modal awal soalan ni baik hati, dia bagi dah. Cikgu bulatkan tu kan, so letak balik lah. Tolak 41190. Dan kita akan tolak dengan maklumat A ni, modal tambahan ni kita akan rujuk balik ayat A lah. So kita ambil angka modal tambahan perabot tu 6,200, kita akan tolakkan di sini. Okay, jadi sambung kira lah. Tolak 41190, tolak 6200. So kita dapat nombor yang akhir ni, kita dapat nombor masih lagi positif. 17983. So, bila dapat positif, kita tulis ni sebagai untung bersih. Okay, nah, kalau kamu dapat angka tu negatif, kamu tulis sebagai rugi bersih. Okey, dia siaplah jawapan soalan B. Okay, penyata untung rugi untuk tajuk. Rekod tak lengkap, itulah cara dia lah. Okay, ni cikgu zoom sikit masuk, kamu nampak jawapan tu secara keseluruhan. Okey, dalam periksa kamu nanti, cikgu tambah lagi satu dah. Bila dah buat A dengan B, cikgu tambah lagi satu, iaitu kamu kena sediakan penyata kedudukan kewangan. Jadi pun dalam periksa kamu, cikgu dah bagi kerangka format. Jadi, macam cikgu dah pernah ajak kamu dalam kelas, bila kamu nak sediakan PKK ni, cikgu just tunjuk cara sajalah, cikgu takkan buat penuh. Bila kamu kena sediakan PKK untuk soalan daripada tajuk rekod tak lengkap perbandingan, macam biasalah kamu akan ada aset bukan semasa kan. Kamu akan ada aset semasa, kamu akan tolak dengan liability semasa, kamu akan ada equity pemilik. Semua tu macam biasalah kan. Cuma cikgu nak ulang balik, cara nak buat dia sangat mudah. Kamu akan gunakan jawapan A dengan jawapan B untuk kamu buat semula penyata kedudukan kewangan. Jadi kamu tengok balik kat sini lah, yang mana aset bukan semasa kan, macam ni kita ada dua tu. Kamu letak balik saja di bawah senarai aset bukan semasa, susun balik ikut format 3 lajur macam biasa.
Okay lah, yang mana pula aset semasa macam sini kira kita ada daripada ABT sampai gaji prabayar. Kamu susun, kamu letak di bawah aset semasa macam biasa. Macam ni pula liability semasa. Dalam soalan kita ni ada bank dengan akaun belum bayar kan. Kamu susun balik, letak di bawah item liability bukan semasa. Kemudian kira macam biasalah. Jumlah ABS, kemudian kamu dapat jumlah AS, kamu ada jumlah LS. Ni kamu akan tolak. Kamu akan dapat modal kerja macam biasa. Itu kamu pun jumlahkan. Okay, kemudian untuk equity pemilik, kita guna jawapan yang B ni. So kita susun balik, susun semula ikut format PKK. Kalau ikut format PKK, kita akan mula dengan modal awal, tambah untung, kan, tambah modal tambahan, tolak ambilan. So yang ni untuk equity pemilik kita guna jawapan B, cuma kita susun semula ikut format asal dalam PKK. Maka kamu pun akan dapat angka kat sini, jumlah yang sama dengan yang sebelah atas. Okey, yang tu untuk periksa ni cikgu tambah satu item, kamu sediakan PKK. Jadi bila dah siap soalan A dengan soalan B, soalan C tu hanya sekadar menyusun semula jawapan kamu ke dalam format PKK. Itu sahaja. Okeylah, jadi ada apa-apa tanya nak tentang soalan yang pertama ni? Untuk tajuk rekod tak lengkap perbandingan. Okay, sekejap lagi cikgu akan bagilah link recording ni lah, yang baru yang lewat sikit masuk tu. Boleh tengok sekejap lagi. Okay, so habis soalan satu, kita ada nak bincang lagi satu. Okay, kamu ambil balik soalan ni lah, soalan sistem catatan bergu. Yang ni. Kita dah buat hari tu 2 kertas. Kertas soalan satu buat semua, kita bincang bersama-sama. Soalan yang kedua kita buat sikit, kita buat sampai nombor 6. Okay, so sekarang ni cikgu nak sambung bincang nombor 7, 8, 9, 10. Lepas tu kita akan buat satu page soalan nombor 3 pagi ni. Okay, boleh mula sekarang ni? Semua dah ready ke? Cikgu bagi masa untuk kamu pergi cari kertas kecil ni dulu. Semua dah ada soalan masing-masing? Ya, kita bincang jawapan dengan laju lah. Yang ni lah soalan yang tanpa hasil dan belanja ni. Soalan 2, kertas kedua, soalan start dengan nombor 7. Okay, membeli pencetak secara kredit daripada Komputer Jaya. Kamu semak jawapan. So, beli pencetak, kita akan debit alatan pejabat, aset bertambah, kita debit. Kita akan kreditkan Komputer Jaya. Itu soalan 7, kamu semak lah. Kemudian soalan 8, ni menjual komputer lama. Okay, ni cikgu explain sikit lah. Jual komputer lama dan terima cek. So, kamu tengok kata kerja, benda yang kita jual akan berkurang lah. Okay, benda yang kita jual, benda itu akan berkurang. Komputer itu adalah aset. So, yang pertama ni, aset berkurang dan kita terima cek. Cek itu pun aset bank, tapi bila kita terima cek, bermaksud duit dalam bank, kita akan bertambah lah. So, untuk yang soalan 8, jawapan dia adalah debit bank. Okay, duit masuk dalam bank, terima cek tu. Kemudian bila jual komputer lama, kita akan kreditkan alatan pejabat. So, debit bank, kredit, alatan pejabat. Okay, boleh semak. Soalan nombor 9, bayar hutang kepada Komputer Jaya dengan cek. Okay, yang ni kita tengoklah. Dalam soalan catatan bergu ni, bila kita sebut bayar hutang, maka yang pertama mesti kita ambil nama orang tu lah. Yang kedua, tengok cara apa yang kita bayar. Okay, cara kita bayar adalah menggunakan cek. So, bank akan jadi akaun yang kedua. Tengok kata kerja. Bila kita bayar hutang, so kamu faham logiknya lah bila kita bayar hutang, bermaksud hutang kita akan berkurang lah. Hutang kepada Komputer Jaya akan berkurang dan kita bayar pula dengan cek, maka duit dalam bank juga akan berkurang. So kita dah tengok sistem catatan bergu. Kalau kita nak tambah L, dia duduk sebelah kredit. Jadi sekarang ni kamu nak tolak L, bermaksud kena letak sebelah debit lah. Okay, jadi kamu akan debitkan Komputer Jaya. Okay, ni kamu boleh rujuk balik ayat nombor 7 lah. Kan dia ada kaitan dengan ayat nombor 7 lah.
Waktu kita beli, kita hutang, nampak? Kita tambah L, dia duduk sebelah kredit. Sekarang ni bila kita bayar, kita akan kontrakanlah catatan tu sebelah yang debit. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita bayar dengan cek, bermaksud kita akan kreditkan akaun bank. Duit dalam bank berkurang, aset tolak. Okay, itu yang nombor 9 dan nombor 10. Ni pun macam biasalah. Beli meja, meja. Apa-apa benda kita beli, benda tu akan bertambah secara tunai, banyak guna duit cash. Okay, tunai meja dah beli, meja pun bertambah, aset bertambah. Secara ni maksudnya kita bayar, jadi tunai adalah tunai kita berkurang. So, rekodlah dalam sistem catatan bergu, debit perabot, meja tu kita guna sebagai perabot dan kreditkan tunai. Okey, langsunglah itu jawapan soalan 2. Sambungan 7, 8, 9 dan 10. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Okey, tak ada apa, kita bincang sikit lagi lah. Soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga ni cikgu dah masukkan pula hasil dan belanja. Jadi kita just revise balik persamaan perakaunan dulu. Kita dah buat soalan 1 dan 2, kita cuma ada asset, liability dan equity. Okey, itu soalan 1. Soalan 1 kita hanya buat tambah asset, tambah L, tambah E. Soalan yang kedua, kita dah ada konsep pengurangan asset dan juga pengurangan liability dan juga pengurangan equity pemilik. Okay, jadi soalan ketiga ni cikgu masukkan komponen yang berikutnya, iaitu kita nak tengok bagaimanakah kamu nak merekod jika ada pertambahan komponen belanja dan juga ada pertambahan komponen hasil. Jadi macam misalnya kamu dah hafal pun benda ni kan abang leh. Kedudukan huruf itu di sebelah mana itu menggambarkan merekod untuk pertambahan. Jadi sama macam untuk nampak tu lah. Bila belanja bertambah, kita akan debitkan akaun belanja tersebut. Manakala apabila hasil bertambah, kita akan kreditkan akaun hasil tersebut. Jadi ikut balik abang leh dulu lah. Aset tambah debit, belanja tambah pun debit. Okay, L tambah kredit, E tambah kredit, H tambah pun kredit juga. Okay, so sekarang kita nak tengok ayat yang pertama. Boleh mula lah. Okay, ini campur-campur lah. Ada gabungan ayat daripada soalan 1, ada gabungan ayat daripada soalan 2 dan ada ayat baru lah, ayat hasil dan ayat belanja. Okay, ayat nombor 1. Pemilik membawa masuk tunai ke bank. Okay, macam biasalah. Cari kata kunci. Tunai tu mendarat di dalam bank, maka kita akan ambil bank sebagai akaun dia. Kemudian dan kenderaan. Okay, ini dia bawa masuk dua benda. Okay, bank dan kenderaan sebagai modal. So ini akan ada 3 akaun yang terlibat lah. Okay, bawa masuk, fahamlah konsep bawa masuk. Dulu duit dalam bank tak ada, sekarang ni duit dalam bank ada. So duit dalam bank bertambah. Di aset bertambah. Okay, tambah A akan kita catat sebelah debit. Kenderaan pun sama. Pemilik bawa masuk, dulu tak ada kenderaan dalam perniagaan, sekarang ada kenderaan. So aset pun bertambah. Dan dia bawa masuk tu sebagai modal, maka modalnya juga bertambah. So equity bertambah, catat sebelah kredit. So ini maksudnya akan ada 2 akaun debit lah. So sebagai jawapan yang pertama ni, kamu catat apa? Debit siapa? Debit bank dan juga debit kenderaan, dan kita akan kreditkan modal. Okay, ini sebab kita tak buat angka, kita cuma nak kenal pasti akaun mana debit, akaun mana kredit. So debit bank, debit kenderaan, kredit modal. Okay, ni cikgu nak tunjuk balik. Kalau katakanlah soalan pasal kamu nanti kamu kena buat ledger. Kalau kata nanti kamu buat ledger, maksudnya kamu akan buka berapa akaun? Kamu akan buka 3 akaun ledger lah. Ledger bank, ledger kenderaan dan ledger modal. Jadi akaun bank akan kamu debit, akaun kenderaan kamu akan debit, akaun modal kamu akan kredit lah. So akaun modal nanti akan ada 2 catatan lah. So yang ni kamu bergu dengan modal, kenderaan apa kamu tulis modal. Jadi dalam akaun modal ni kamu akan ada 2 lah. Kamu akan ada butiran bank dan juga kenderaan. Okay, yang ni lah yang dalam exam lah, kamu akan diminta buat ledger macam tu lah. So untuk hari ni cikgu ajak balik,
kamu nak kenal pasti siapa debit, siapa kredit. Nanti cikgu akan bagi link untuk video kamu nak study balik yang kita buat dalam ledger tu lah. Okey, tu nombor 1 lah. Okey, nombor 2, ayat nombor 2. Yang ni pun macam latihan sebelum ni. Beli sebuah perabot. Cikgu kata apa dulu, kalau beli benda tu lah akan jadi nama akaun yang kita akan guna sebagai keyword. Dan yang berikutnya tengok secara kredit. Bila beli secara hutang, kita akan gunakan nama kedai sebagai akaun. Okay, beli benda. Bila kita beli benda, benda tu akan bertambah. So, perabot adalah aset. Aset kita akan bertambah. Dan sebab kita hutang, maka hutang kita juga akan bertambah. So, tambah A tambah L. So, tambah L akan berada di sebelah kredit. So, ni nak debit siapa? Kita akan debit perabot. Kan beli aset, aset bertambah. So, aset bertambah, abang debit. Nah, debit perabot. Senang saja akaun ni sebenarnya kalau faham. Kemudian hutang, kredit, gerik perabot. L bertambah, kredit. Sebelah kanan kita rekod. Okay, selesai untuk nombor 2. Okay, yang ni pula, nombor 3 ni. Cikgu ada buat kotak di bawah ni. Dalam sistem catatan bergu, akaun inventory tidak digunakan semasa merekod belian dan jualan barang niaga. Apakah nama akaun yang digunakan? Ini kalau kamu masih ingat lagi, cikgu ajak. Kalau kita beli barang, kita akan guna akaun belian. Kita tidak menggunakan akaun inventory dalam tajuk sistem catatan bergu. Yang ini bukannya soalan jadual persamaan perekonan. Kalau soalan jadual persamaan perekonan, ya kita akan letak dalam lajur inventory kan. Beli barang niaga, inventory kita tambah. Jual barang niaga, inventory kita akan tolak. Itu jangan kamu terkeliru nah, yang itu tajuk jadual persamaan perakaunan. So bila kita buat sistem catatan bergu, kita beli barang, beli inventory, kita akan buka akaun belian. Manakala apabila kita jual barang, kita akan buka akaun jualan. Okay, itulah nota kita refresh balik. Okay, balik pula soalan. Beli barang niaga. So macam cikgu kata lah, beli apa-apa, kita akan ambil yang kita beli tu akan jadi sebagai keyword item untuk akaun kita. Dan lagi satu dibayar dengan cek. Okay. Beli barang niaga. Kata kerja kita, barang tu kita beli. So bila kita beli benda, apa-apa benda yang kita beli, benda tu akan bertambah. Ingat benda tu dulu. Kita bayar. Bila kita bayar dengan cek, maksudnya duit dalam bank kita akan berkurang. Okay, cek ni kita guna akaun bank lah. So, aset kita berkurang. Okay, belian barang niaga ni, kalau ikutkan yang ni lah keyword tu. Beli barang niaga. Jadi, kalau ikutkan kita akan guna akaun apa? Kita akan guna akaun belian. Okay, kita tak buka akaun belian ni, kita akan buka akaun belian. So, yang ni kalau ikut kategori Abang Leh, belian adalah belanja. Ni ingat balik. Dalam konsep persamaan perekonan, belian itu adalah item belanja. Dia adalah belanja operasi nah. So belanja bertambah lah maksudnya. Okey, belanja bertambah. Kamu tambah kat huruf kat atas B tambah, kita akan debitkan akaun belanja. Tapi di sini sebab kita beli barang niaga, bermaksud kita akan debitkan akaun belian. Okey, kita akan kita bayar dengan cek, bermaksud bank kita berkurang. So aset berkurang, kita kreditkan. Okey, kamu compare dengan yang nombor 2 tadi. Nak bezakan beli benda ni. Beli aset biasa, kita akan catat dalam akaun aset yang kita beli. Tetapi bila kita beli barang niaga, kita akan buka akaun belian. Yang itu kena faham balik lah. Debit barang niaga, debit belian. Beli barang niaga, debit belian. Tapi kalau beli perabot, jangan kamu debit belian pula. Kamu kena debit perabot. Kadang-kadang kamu keliru. Nampak ayat beli ya, semua debit belian. Kena ingat balik lah, debit belian hanya untuk barang niaga sahaja. Beli aset yang lain, buka nama aset tersebut sebagai akaun aset. Kita debitkan. Okey, boleh faham lah ini? Nombor 3 dah, kita refresh balik pelajaran tingkatan 4. Okey, item berikutnya. Ayat depannya sama aja. Belian barang niaga. So, kita beli barang niaga. Keyword yang pertama, barang niaga. Beli secara hutang, cikgu dah habaq berkali-kali lah. Beli hutang, kita akan ambil nama kedai sebagai salah satu nama akaun. Beli barang tu bertambah lah. Jadi bila beli barang niaga macam dia, kita akan
Guna akaun belian. Beli secara hutang. Bermaksud hutang kita juga akan bertambah. Okay, tambah B, tambah L. Ikut saja kedudukan Abang Leh tu kan. Tambah B, tambah L. Letak saja. So, beli barang niaga, kita akan debit belian. Okay, debit barang niaga. Beli barang niaga, debit belian. Beli secara hutang. Hutang bertambah, letak nama kedai tu lah. Pembekal syura. Okay, boleh faham? So, kamu compare lah nombor 3 dengan nombor 4 tu. Beza dia adalah bahagian kredit. Debit, sebab dua-dua tu kita beli barang niaga kan. Beli barang niaga. Jadi, debit dia samalah. Debit belian. Yang nombor 3 tadi, kita bayar guna cek. Maka kita akan kredit bank. Aset berkurang. Tapi yang nombor 4, kita hutang. Bermaksud, liability kita bertambah pula lah. So, kita akan kreditkan nama pembekal syura. Okay, itu beza 3 dengan 4 lah. Beli barang niaga, debit belian. Tengok cara berguna. Kredit dengan bank sebab kita bayar. Kredit nama pembekal sebab kita hutang. Okay, satu aset berkurang, satu lagi liability bertambah. Okay, itu nombor 3 dan nombor 4. Boleh faham lah? Okay, tengok pula yang nombor 5 dengan nombor 6 dengan nombor 7. Ni pun lebih kurang lah. Ada perkataan menjual, tapi tengok apa yang kita jual. Okay, nombor 5. Nombor 5, kita jual meja terpakai. Ni pun macam tadi lah. Keyword yang pertama, kata kerja dia jual. So, kita akan ambil apa yang kita jual tu akan jadi sebagai keyword untuk nama akaun kita. Dan yang kedua, kita terima tunai. So, kita akan ambil tunai sebagai keyword. Kata kerja dah kita terima. Okay, ingat macam tadi lah. Kalau kata beli, cikgu abang kalau aku beli benda tu bertambah. Sekarang ni kalau aku jual benda tu, bermaksud benda tu akan berkurang lah. Okay, tempat ini kita jual meja lah. Ini sebab kita jual meja. Jadi, meja tu apa? Meja tu aset kita. Jadi, yang ni kita jual aset lah. So, bermaksud aset kita akan berkurang. Okay, aset kita akan berkurang. Dan kita terima tunai. So, pada masa yang sama akan berlaku pertambahan aset juga. So, satu aset berkurang, satu aset bertambah. Ni kita jual meja lah. So, meja dengan meja kita akan pakai akaun perabot lah. Kita gunakan nama dia sebagai perabot. So, yang pertama, tunai kita bertambah. So, tambah aset, biasalah kita akan debit lah. Okay, tunai yang pertama, debit. Aset tambah debit. Yang kedua, kita tolak akaun perabot. Sebab perabot kita jual. So, kita akan kreditkan perabot. Kena aset bertambah, aset berkurang. Tengok abang Leh lah. A tambah, kita akan debitkan. Jadi, kalau A tolak, kita akan kreditkan. Okay, kamu bezakan dengan ayat nombor 6. Ayat nombor 6, kita jual juga. Tapi yang ni kita jual barang niaga. Dan kita terima cek. Yang belakang tak ada masalah. Cuma beza satu tu terima tunai, satu tu terima cek. Okay, terima cek maksudnya aset bank kita akan bertambah lah. Cuma ni cikgu nak explain balik menjual barang niaga. So, tengok nota bawah tadi. Bila kita jual barang niaga, kita akan gunakan akaun jualan. Cuma sekarang ni kena ingat balik lah. Jualan kita faham dia sebagai apa? Jualan ni kita faham dia sebagai hasil. Bila kita jual barang niaga, kamu akan faham akaun jualan itu sebagai, akaun jualan itu sebagai hasil. So, hasil kita akan bertambah. Dan kita jual barang, bermaksud hasil kita akan bertambah. Kita akan gunakan nama akaun jualan. Okay, jadi di sini dalam senarai kaedah cikgu tambah lagi satu huruf. So, tambah hasil, kita akan kreditkan akaun hasil tersebut. Kan cikgu zoom kecil balik sikit. Bagi nampak satu frame tu. Okay, jual barang niaga dan terima cek. Barang niaga tu bila jual barang niaga, faham kita akan rekod dia sebagai akaun jualan. Konsep dia adalah hasil. Dan terima cek. So, yang pertama buat yang ni dulu. Terima cek. Aset bertambah, kita akan debitkan akaun bank. Okay, sebab dia kita cek. Okay, aset bertambah. Yang kedua, jual barang niaga, kamu akan rekod dia sebagai jualan. Okay lah. Tambah aset, tambah hasil. Ini cikgu buat huruf kecil dulu. Tambah A, aset bank bertambah. Yang jualan tu kita faham konsepnya sebagai tambah hasil. Okay, abang Leh H. Tambah H akan dikreditkan. Okay lah, yang tu untuk soalan nombor 6. Okay, tengok ayat nombor 7.
lebih kurang sama yang macam nombor 6. Cuma yang beza dia yang akaun yang kedua tu. Yang ni kita kata apa? Jual barang niaga secara kredit kepada kedai jimat. Okay, inilah barang, jual barang niaga hutang. Bila hutang saya mesti ambil nama tu lah, nama kedai tu. Okay, jual barang niaga. Macam nombor 6 ni. Faham dia sebagai jualan. Okay, bila jual barang niaga, faham dia sebagai hasil. Hasil bertambah, kita guna nama jualan. So, kalau kata kamu nak buat terus, jawapan pun boleh. Bila nampak ayat saja, jual barang niaga, terus kamu kreditkan jualan. Terus kamu kreditkan jualan. Jual secara kredit. Jadi yang ni, kedai jimat ni sebenarnya siapa? Kita jual barang kepada pelanggan hutang. Yang ni sebenarnya adalah akaun belum terima. Nah, kedai jimat ni adalah sebenarnya akaun belum terima. So, hutang dia kepada kita bertambah. Dia kamu akan debit kedai jimat. Okay, ini faham dia sebagai ABT. Nah, aset kita bertambah sebab kita mendapat pelanggan hutang yang baru dan kita akan rekod sebagai pertambahan hasil jualan. Okay, jadi kamu compare nombor 5, nombor 6, nombor 7. Okay, nombor 5 tadi jual aset. Bila kamu jual aset, kamu akan kreditkan akaun aset tersebutlah sebab aset tu berkurang. Tetapi untuk 6 dengan nombor 7, apabila kamu menjual barang niaga, kita akan rekod dia sebagai jualan. Kita akan kreditkan jualan sebagai hasil. Nak bagi nampak beza dah. So, kamu balik lagi, kamu study balik lah. Nombor 5, nombor 6, nombor 7. Apa beza dia? Nombor 5, jual aset. Kreditkan aset tersebut. Tapi nombor 6 dan nombor 7, kita jual barang niaga, kita akan rekod dia sebagai hasil jualan. Kredit jualan. Okay lah, faham lah? Yang nombor 7 tu kita akan debit bank. Nombor 6 debit bank sebab dapat cek. Yang nombor 7 kita akan debitkan kedai jimat sebab itu adalah kita punya ABT. Okay lah, sikit lagi. Nombor 8. Bayar gaji pekerja dengan cek. Okay, keyword pertama. Kita akan ambil akaun gaji lah. Bayar gaji dengan cek. Akaun kedua tu kita highlight perkataan cek. Kata kerja kita bayar. So, gaji ni adalah belanja. Jadi, belanja bertambah. Kita bayar dengan cek. Jadi, duit dalam bank kita akan berkurang. So, tengok kita punya item ni. Tambah belanja gaji, tolak aset bank. Ikutlah persamaan perkawanan. Kan, tambah A, tambah B. Tambah L, tambah E, tambah H. Tengok. Belanja aku nak tambah. Debitkan akaun gaji. Ikut kedudukan huruf tu. Okay, so kamu akan debitkan akaun gaji. Yang kedua, kamu nak tolak aset. So, bila nak tolak aset, kena letak sebelah sini lah. So, kamu akan kreditkan bank. Okay, kamu tak boleh letak sebelah debit sebab sebelah debit tu bermaksud aset kamu bertambah. So, nak tolak aset, kena letak sebelah kredit. Okay lah, so yang ni pun study balik. Setiap kali kita bayar belanja, belanja itu kita akan debitkan. Okay, macam juga dengan nombor 9. Membayar bil elektrik dan air. Itu kita akan ambil dia sebagai keyword lah. Itu jenis belanja dia. Dan kita bayar secara tunai. Kata kerja dia bayar. So, bila bayar belanja, faham. Jumlah belanja kita akan bertambah. Dan bayar guna duit. So, tunai aset kita akan berkurang. So, ini konsep yang sama macam soalan 8 lah. Cuma kena gunakan nama akaun sesuai lah. Bayar bil elektrik dan air ni kita akan gunakan sebagai kadar bayaran. So, ingat, tiap-tiap kali belanja berlaku, debitkan akaun belanja tersebut. Dan kita bayar guna cash, so kamu akan kreditkan akaun tunai. Kan aset berkurang. Okay, last sekali. Menerima komisen daripada pembekal secara tunai. Okay, yang ni kita nak rekod hasil. Menerima komisen tu akan ambil sebagai nama akaun, kemudian kita dapat cash secara tunai. Tunai akan kita ambil sebagai nama akaun. Yang ni pembekal tak terlibat lah. Pembekal tak terlibat sebab yang ni bukan kita hutang dengan dia. Dia cuma bagi kat kita komisen. Okay, kita terima komisen. Maka komisen ni sebenarnya adalah hasil. Jadi hasil kita bertambah. Dan kita terima apa? Kita terima tunai. So, aset tunai kita juga bertambah. Faham macam tu lah. Tengok sesuatu, jangan panik, fikir elok. Aku terima komisen. Okay, komisen ni aku terima. Maksudnya komisen tu komisen hasil.
So hasil aku bertambah. Fikir elok-elok. Aku terima secara tunai. Maksudnya apa? Maksudnya tunai aku dapat. Maka tunai aku pun bertambah. Ikut balik. Tambah A, abang. Abang debit. Leh, H duduk sebelah kredit. Susun elok-elok. Debit, tunai. Debit, tunai. Kreditkan komisen. Itu jawapan yang nombor 10. Okeylah, yang tiga bawah ni cikgu nak tekankan di sini ialah apabila kamu tengok ayat belanja berlaku, belanja itu akan kamu debitkan. Sebab dalam persamaan abang tu B tu duduk belah debit. Okey, kalau kamu dapat hasil akan kamu kreditkan. Sebab dalam akaun dalam persamaan tu hasil tu berada di sebelah kredit. Jadi situ cikgu ulang balik yang belian barang lah, belian inventory tu. Bila beli inventory, kamu akan debit belian. Kalau jual inventory, kamu akan kredit jualan. Debit tu tengoklah dapat duit ataupun pelanggan hutang. Okeylah, boleh faham tak? Nah, cikgu dah ulang terang untuk hari ni. Kita ada lagi satu set, tak apalah, nantilah yang tu lepas-lepas ni lah. Okeylah, so cikgu harap kamu bolehlah dapat baliklah sikit sebanyak tajuk yang tadi, rekod tak lengkap perbandingan dan juga serba sedikit tentang sistem catatan bergu. Okeylah, jadi cikgu memang nak ambil masa sejam pagi ni, tak mau ambil lebih. Okey, so terima kasihlah yang turut sama pagi ni.